Menggantikan imam ataupun istikhlaf. Istilah Arab dia istikhlaf, mengganti imam. Baik. Ada ketika di mana kita tak jangka imam boleh terbatal. Jadi bila imam terbatal, yang menggantikan imam yang duduk belakang imam. Jadi jangan suka-suka duduk belakang imam. Kalau kita ada ilmu, boleh, tak ada masalah. Dan yang terbaik yang belakang imam lah. Makmum yang terbaik belakang imam dan sebelah kanan. Dia rahmat turun tu, turun pada imam dulu, pergi pada makmum di belakang imam, pergi sebelah kanan, baru bawa ke kiri. Kemudian sah kedua, sah ketiga. Rahmat tu turun begitu urutan. Jadi siapa yang duduk belakang sekali, sah belakang, lambatlah rahmat dia, kurang. Yang terbaiknya sah yang pertama. Jadi imam boleh terbatal, yang menggantinya belakang. Banyak cara lah imam batal. Sama ada imam terkeluar angin. Keluar angin ni tak boleh dijangka. Bila tak boleh jangka, bila dia batal, imam wajib beritahu. Wajib beritahu makmum dia dah batal. Kalau tak beritahu, berdosa imam tu. Imam ni kena amanah lah. Kena dengan ilmu dia, dan dia batal, dia kena sebut. Hatta kalau dia terlupa mandi hadas sekalipun, dia terlupa kan. Tiba-tiba dah sembahyang subuh umpamanya, malam tadi dia berhadas. Jadi dia wajib beritahu. Jangan nak kononnya malu tak beritahu, berdosa lah. Dan bila dah selesai sembahyang, kalau tak diberitahu, makmum sah sembahyang, imam batal lah, sebab dia dalam hadas besar, tak boleh ya. Jadi kalau dia dah berhadas besar, dia wajib beritahu. Walaupun dah berlalu dah sembahyang subuh tu, esok tu pula baru dia beritahu, saya minta maaf, subuh semalam saya berhadas besar, jadi tuan-tuan kena qada lah, kena qada. Itu sifat seorang imam, kerana imam ni dia juga adalah pemimpin jamaah solat. Jadi kena amanah. Baik, kita tengok kaedah menggantikan imam. Istikhlaf ialah perbuatan menggantikan imam apabila imam keluar daripada menjadi imam, sama ada dengan undur ke belakang para makmum atau keluar daripada solat kerana berhadas atau seumpamanya. Perbuatan itu adalah harus sama ada pengganti, yakni khalifah, melantik dirinya sendiri. Muka surat 66 ya. Melantik dirinya sendiri menjadi imam, atau ia dilantik oleh imam atau para makmum atau sebahagian daripada makmum. Jadi bila tengah semayang, sebaik-baiknya imam lah yang melantik, imam yang batal tadi. Jadi macam mana kalau kita nak melantik diri sendiri tu, kalau tak ada orang ke depan, umpamanya imam tu batal, imam tu pula dia belah macam tu, dia keluar, tak boleh. Sebaik-baiknya imam yang batal dimaklumkan, minta maaf sebab imam dah batal, dia boleh bercakap. Tujuan bercakap tu nak beritahu pada para makmum, saya dah batal, dengan ini Haji Gani ganti saya. Dia kena sebut, Haji Gani ada kat belakang kan, ganti saya. Tanggalkan mic tu letak, kalau sembahyang suara kuat lah, letak kat ni, jadi orang lain tahu Haji Gani dia imam. Jangan belah begitu. Bila belah terus begitu, tak tahu siapa nak ke depan, haji ni ke haji itu ke. Jadi dia menjadi sukar lah. Sebaik-baiknya imam yang batal ni dia maklumkan, dia ganti, jadi orang lain dah tak ada masalah dah. Selesai satu masalah, tak perlu lagi makmum-makmum yang nak ke depan. Kadang-kadang bila yang ganti tu dia tak tahu macam mana dia ganti, dia tak pernah berlaku. Jadi masing-masing tak nak ke depan. Kalau masing-masing tak nak ke depan dan tempoh dia sampai satu rukun berlalu, maka sembahyang tu tidak sah, terputus. Dipanggil mu'alat. Mu'alat ni maknanya urutan tu jangan terputus. Bila imam tu batal, bangun terus. Saya dah batal, haji ini ganti. Maka berterusan lah. Kalau dia keluar macam tu, makmum dia akan orang pihak kata bertolong-tolong, nak keluar ke aku ke orang ni ke, masing-masing tunggu. Masing-masing harap orang lain ke depan, masing-masing tak pergi. Kalau lama sangat, maka boleh membatalkan sembahyang, kecuali mereka yang berniat mufaraqah. Maka sebab itu selalu saya beritahu tuan-tuan, bila berlakunya sesuatu yang tidak dijangka, kita pun tak tahu, kelang kabut, maka niatlah mufaraqah. Itu jalan paling selamat nak selamatkan sembahyang. Kalau kita dah tiba keadaan yang kita
tak tahu nak buat apa, niat mufaraqah, nak berpisah daripada imam, maka kita selesaikan sembahyang kita, yang baki lagi, berapa rakaat lagi baki terus. Itu yang terbaik. Jadi maknanya dekat sini dia kata, yang terbaiknya kalau imam tu batal, imam melantik makmum yang baru untuk menjadi imam, berganti bagi dia. Keharusan ikhtilaf adalah berdasarkan kepada keharusan solat dengan dua imam secara berganti, sebagaimana yang terjadi ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengimamkan para jemaah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit. Pernah berlaku di zaman Rasulullah sakit. Jadi bila Rasulullah sakit, Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar pengganti dia. Rasulullah yang pilih. Bukan yang suka-suka hati nak pergi. Nak mengganti dia macam mengganti pemimpin lah. Mesti orang yang betul-betul amanah, orang yang berkaliber, berintegriti tinggi. Jadi pada pandangan Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar yang layak pengganti. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah yang pertama, Sayyidina Abu Bakar. Kerana kepercayaan Rasulullah. Jadi bila Rasulullah sakit, Rasulullah suruh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar pula, bila dia jadi imam, dia orang yang suka menangis, orang yang cepat sedih. Bila dia baca suci Al-Quran, dia baca surah Fatihah, dia teringat Rasulullah menangis dalam sembahyang. Dalam kisah tu, menangis. Bila dia dengar Bilal bin Rabah pun begitu. Masa dia azan, dia ingat ketika Rasulullah ada, menangis Bilal bin Rabah. Sayangnya sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ceritanya, cuba tengok tuan-tuan di bawah tu. Suatu hari baginda berasa dirinya sudah sihat. Jadi beberapa waktu tu Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Jadi bila satu ketika Rasulullah dah rasa sihat sikit, Rasulullah datang. Itu pun dalam keadaan dipapah. Baginda pun masuk ke dalam masjid hendak solat, dan Abu Bakar ketika itu sedang mengimamkan solat berjamaah bersama para sahabat yang lain. Lalu Abu Bakar berundur ke belakang dan mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapan, dan seterusnya beliau pula yang mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam setelah beliau keluar daripada menjadi imam. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar jadi imam, Rasulullah tak ada sakit di rumah, tak apalah. Tapi bila dia tahu Rasulullah datang, Rasulullah dipapah oleh para sahabat datang. Sayyidina masa itu belum sembahyang lagi. Bila tengok Rasulullah dah datang, nampak kat belakang tu. Jadi sepatutnya yang imam ni Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah dah sampai. Jadi bila Rasulullah dah masuk, maka Rasulullah kata teruskan sembahyang. Teruskan, Rasulullah belakang kan. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar sembahyang, Rasulullah duduk di belakang Sayyidina Abu Bakar. Maklum Tok Guru besar duduk belakang. Kita kalau orang yang hebat duduk belakang, gentar je jadi imam. Saya lah, kalau ada lah imam yang hebat-hebat kan, ataupun ustaz-ustaz yang memang bacaan dia baik, dia ada kat situ, kita di imam, kita suruh dia lah sebaik-baik. Jadi macam tu lah. Jadi bila Sayyidina Abu Bakar lihat Rasulullah dah boleh sembahyang berdiri, lalu Sayyidina Abu Bakar undur ke belakang ketika solat tu. Di situlah bermulanya istikhlaf, mengganti. Undur ke belakang dan bagi Rasulullah ke depan, Rasulullah ke depan. Begitulah. Sahabat bila ada Rasulullah tu mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah lah sembahyang yang terbaik. Tidak ada manusia yang boleh menandingi solat Rasulullah. Rasulullah ke sembahyang tu markah dia 100%, lengkap, perfect. Kerana solat Rasulullah ni dia diajar oleh malaikat Jibril. Malaikat yang mengajar Nabi kita. Kita siapa mengajar kita? Kita ikut ikut mak bapak kita. Bapak buat begitu, mak tu ikut. Tengok Tok Imam buat gitu, kita sembahyang di masjid ikut. Jadi kita tak belajar sebenarnya. Jadi sebaik-baiknya kita kena belajar tuan-tuan. Sembahyang secara ikut-ikutan ni, kalau ikut hukum ni tidak sah. Kalau budak-budak tak apalah, dia baru belajar. Jadi kita ni tibalah masa belajar, kita berkitab. Jadi mudah-mudahan bila kita berkitab tu, apa yang kita buat kebetulan betul, Allah terimalah, insya-Allah. Mudah-mudahan. Baik, catatan. Istikhlaf boleh berlaku pada solat Jumaat dan juga pada solat yang lain daripada solat Jumaat. Solat Jumaat lebih tegas. Solat-solat lain tak ada masalah. Contoh bila imam batal ketika sujud, katalah ketika sujud.
Dan waktu nak sujud tu, kalau dah sujud, kalau dia dapat tamak ninah, sah. Sujud tu sah lah. Selepas tu imam tu dah keluar angin, imam kena maklum lah. Saya bangun lah. Bangun berdiri, maknanya makmum duduk antara dua sujud ke. Jadi beritahu, saya dah batal. Jadi dengan ini digantikan oleh, masa tu semua duduk sebab batalnya waktu duduk. Waktu sujud, tapi sempatlah tamak ninah, dapatlah sujud tu. Jadi bila dia duduk, dia bangun. Imam tadi bangun, Allah saya dah batal. Makmum lain diam je, dengar je. Saya dah batal, dengan ni saya ganti Imam Haji Gani ganti. Haji Gani pun diam, jangan cakap terima kasih Tuan Imam. Jangan. Dia cakap, batal lah, kita tak boleh bercakap. Jadi kita dengar tu sekadar nak ambil makluman. Makmum lain diam, tunduk je. Jadi bila dah dekat sujud pertama tu batal, dalam keadaan duduk antara dua sujud, masa itu memang semua duduk dalam duduk sah lah, tak ada ke depan lah, imam je yang batal. Jadi ketika itu Haji Gani kena sujud yang kedua lah pula. Sujud pertama dah sah lah. Sujud kedua, Allahu Akbar. Walaupun duduk bersama-sama dengan jemaah lain, suara dia je yang kuat. Allahu Akbar, jadi yang lain ikut dia. Yang imam tadi keluar ambil wuduk. Jadi bila dah berdiri, rakaat berikutnya dah berdiri, barulah imam gantian tu melangkah ke depan. Kerana syarat nak jadi imam ni, dia mesti duduk di depan ataupun depan sedikit daripada makmum. Kalau sama dengan makmum, hukum dia ada ulama kata makruh. Ada ulama lain yang lebih tegas, dia kata batal sembahyang, tak boleh sama. Berdiri pun tak boleh sama dengan imam ni, tak boleh sama dengan makmum. Jadi begitulah perbuatan kita pun dalam sembahyang. Biar imam buat dulu. Kerana dia jadi imam, dia ketua. Jangan sama dengan imam, jangan ketinggalan dari imam. Jangan mendahului imam lagi teruk lah. Mendahului imam, siapa jadi imam, siapa jadi imam, dia pula lebih laju. Batal siapa yang mendahului imam, batal sembahyang dia. Jadi saya selalu ingatkan tuan-tuan, bila kita bergerak sembahyang berjamaah tu, jangan bergerak lagi sekiranya imam sedang bergerak. Tadi pun ada juga, ada beberapa jemaah tadi, dia bergerak juga. Mungkin dah biasa agaknya. Jangan. Kerana hukum dia ada kat situ. Hukum dia. Kita dah biasa tuan-tuan. Yang mana umur 60 tahun, paling kurang 50 tahun dah sembahyang dah. Dah terbiasa lah, imam bergerak, dia bergerak. Nak ubah tu susah. Jadi jangan Jadi maknanya kita kena bersabar-sabar sikit. Sebab kita dah lama buat benda yang silap. Kerana bila kita bergerak, imam sedang bergerak, kita bergerak, maka luput pahala jamaah. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, semua pun kita berpandu pada hadis Nabi. Nabi menyebut, "Idza kabbara imamu fakabbiru." Apabila imam telah bertakbir, barulah kamu takbir. Telah tu maknanya imam buat dulu. Bukan imam sedang buat, kita pun buat. Tak boleh. Dia luput pahala jemaah kalau buat sekali. Kemudian sambung hadis tu, "Wa idza raka'a farka'u." Bila imam telah rukuk, barulah kamu rukuk. Ada perkataan telah tu, imam buat dulu. Kemudian sambung hadis tu, "Wa idza sajada fasjudu." Bila imam telah sujud, barulah kamu sujud. Ini perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.